Wabarakatuh. Nama saya Fatih Izzati binti Ghazali, nombor metrik I17302325. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk contoh peribadi ahli tasawuf Al-Muhasibi. Era moden merupakan zaman yang mencabar. Zaman yang mencabar maksudnya kat sini adalah era moden ni merupakan zaman yang sangat mencabar, terutamanya bagi seorang Muslim. Sebab banyak budaya-budaya Barat yang cuba untuk merosakkan imej Islam. Antaranya adalah segi pemakaian, daripada segi pergaulan. Okey. Macam mana kita nak elakkan diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara seperti itu? Antaranya dengan kita ada ilmu. Apa ilmu yang disediakan oleh Islam untuk kita elakkan daripada kita terjebak dengan perkara-perkara macam tu? Antaranya adalah dengan ilmu tasawuf. Apa tu ilmu tasawuf ni? Ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk membaiki diri dan memfokuskan hanya untuk Allah semata-mata. Maksudnya kat sini ilmu tasawuf ni adalah ilmu untuk kita memperbaiki diri kita. Ilmu penyucian jiwa. Macam mana kita nak sucikan jiwa kita? Antaranya ialah dengan berzikir, membaca Al-Quran. Itu adalah cara-cara bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab ilmu tasawuf ni ada ilmu yang kita fokuskan kepada Allah semata-mata. Ilmu untuk dalaman kita, sucikan dalaman kita. Siapa yang ilmuwan yang terlibat dalam bidang tasawuf ni? Antaranya ialah Al-Muhasibi ni lah. Al-Muhasibi ni bukan sahaja fokus dalam bidang tasawuf, tetapi beliau menguasai banyak bidang, antaranya bidang fiqh, ilmu bahasa. Okey, apa bezanya ilmu tasawuf ni dengan ilmu fiqh? Okey, ilmu tasawuf ni dia lebih kepada dalaman, lebih kepada cara kita nak sucikan dalaman. Tapi ilmu fiqh dia fokus kepada apa yang kita buat seharian, perbuatan kita seharian. Okey, untuk contoh peribadi Al-Muhasibi ni rakan saya akan terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farhana binti Anwar, nombor metrik I17302327. Okey, saya akan menjelaskan sedikit tentang peribadi Al-Muhasibi. Okey, yang pertama, Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi adalah seorang tokoh yang mempelopori penulisan yang mempunyai nilai-nilai penekanan terhadap aspek tazkiyah an-nafs. Di sini walau bagaimanapun, nilai-nilai tersebut hanya terkandung dalam beberapa karya beliau tanpa disusun dengan kaedah atau konsep yang jelas, sehingga memerlukan kepada penyusunan semula. Okey, yang kedua, gelaran Al-Muhasibi telah diberikan kepada beliau adalah kerana kesungguhan beliau mengamalkan muhasabah an-nafs dalam kehidupan dan sentiasa menilai amalan sehariannya agar ikhlas dan jauh daripada riak. Walau bagaimanapun, seterusnya Imam Ad-Dhahabi menggelarkan beliau sebagai Syekh Al-Sufiyah. Sebahagian pelajarnya juga menjadi orang-orang yang hebat dan juga terkenal dalam ilmu tasawuf. Contohnya seperti Ibnu Mas'ud, Ahmad bin Al-Qasim, Al-Junaid Al-Baghdadi, Ahmad bin Hasan As-Sufi, Ismail bin Ishaq As-Saraj, Abu Ali bin Khairan Al-Faqih. Okey. Seterusnya juga beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 243 Hijrah, 857 Masihi. Dan dalam Al-Mawsu'ah Al-Sufiyah,
Abdu Al-Mun'im Al-Hifni merekodkan bahawa daripada Al-Muhasibi terbina satu tarikah yang dinamakan sebagai Al-Muhasibiyah, dan konsep yakni minhaj yang dipelopori oleh beliau pula dinamakan sebagai tahlil al-nafsani, iaitu sebagai psikoanalisis. Perkara yang menarik di sini adalah kerana psikoanalisis ini dikenali dan diiktiraf sebagai suatu teori atau kaedah kaunseling yang utama yang diasaskan oleh Sigmund Freud, iaitu seorang ahli psikologi barat yang berasal dari Vienna. Okey, seterusnya ketika bapa beliau meninggal dunia, beliau telah diwariskan dengan sejumlah harta yang sangat banyak. Akan tetapi beliau tidak mengambilnya kerana bapanya yang berfahaman Qadariyah. Okey, fahaman Qadariyah ini adalah satu fahaman yang mana menggunakan logik akal secara melampaui batas, melampaui nas-nas syarak dan juga terpesong dari ajaran Islam. Beliau telah menyumbangkan semua harta tersebut kepada perbendaharaan negara, dan apabila ditanya berkenaan perkara tersebut, beliau menyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang mewarisi harta daripada orang yang berlainan agama. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Al-Muhasibi menghasilkan banyak karya. Ini adalah contoh-contoh karya dia. Sahabat-sahabat boleh tengok, antaranya ialah Syarah Al-Ma'rifah atau Wahum. Banyak lagi karya dia, kitab Fi Ad-Dima, banyak karya. Ini adalah antara karya-karya dia lah, karya-karya Al-Muhasibi. Ini sahabat boleh baca lah nanti karya-karya Al-Muhasibi. Ataupun kalau sahabat-sahabat tak faham, sahabat boleh tengok dalam internet apa karya-karya dia ni. Okey, untuk kesimpulannya, apa yang dibawa, apa pemikiran yang telah dibawa oleh Al-Muhasibi ni adalah apa yang dianjurkan oleh Islam, iaitu apa yang ditetapkan Islam lah. Kita kena berpandukan Al-Quran, pandukan As-Sunnah. Jadi apa implikasi dia kepada kehidupan seharian manusia? Dia memberi implikasi yang baik lah. Kita dapat memperbaiki akhlak kita. Sekiranya kita mencontohi akhlak-akhlak yang baik, maka kita akan mempunyai akhlak yang baik juga. Kita melakukan perkara-perkara yang baik, maka baiklah kehidupan kita. Itu saja daripada kumpulan kami. Segala kekurangan kami minta maaf. Kalau sahabat tak faham, boleh tanya dalam grup.